daripada kitab pedoman hidup manusia dan ujian, insya-Allah. Okey. Recording in progress. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhtu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama minta semua sahabat-sahabat tolong mute-kan insya-Allah. Yang kedua, kalau ada apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat untuk tanya, boleh tulis di chat kita. InsyaAllah saya akan bercakap sampai pukul 10. Lepas pukul 10, saya akan jawablah beberapa soalan yang mungkin ditanya. Kalau tak ada tanya, tak ada masalah. Kalau tanya, insyaAllah saya cuba jawab sekadar mampu saya, insyaAllah. Okey, jadi malam ni kita akan bincang tajuk daripada kitab pedoman hidup. Tajuk daripada kitab pedoman hidup. Okey. Tajuknya ialah manusia dan ujian. Ujian bagi manusia ataupun manusia dan ujian. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia, ada maksud, ada tujuan. Ada maksud dan ada tujuannya. Tujuan Allah Taala cipta manusia adalah untuk menguji manusia. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia untuk menguji manusia. Sebagaimana kita biasa baca, sebagaimana yang kita biasa baca dalam surah Al-Mulk, okey? Ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey? Baik. Dalam tajuk ujian yang kita akan bincang ni, ada 3 perkara utama yang kalau sempat kita akan habiskanlah. Ada 3 perkara utama yang kalau sempat kita akan habiskan. Okey? Minta semua sahabat-sahabat tolong mute-kan boleh? Minta semua sahabat-sahabat tolong mute-kan. Minta semua tolong mute-kan. Okey, baik. Jadi, untuk tajuk kita hari ni daripada buku kitab pedoman hidup ni, kita akan bincang 3 tajuk utama. Pertama, ujian bagi manusia. Pertama. Kedua, reaksi manusia terhadap ujian. InsyaAllah kita akan bincang. Yang ketiga, hikmah bila mana Allah menguji seseorang. Hikmah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Ini 3 tajuk utama yang kita akan bincang malam ni. Pertama, ujian bagi manusia. Kedua, reaksi manusia bila diuji. Dan yang ketiga ialah hikmah Allah Ta'ala menguji seseorang. Apa hikmahnya kita akan bincang satu persatu insya-Allah. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Minta sahabat-sahabat semua tolong mute-kan. Allah Ta'ala berfirman, ni ayatnya kat skrin. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dialah yang maha perkasa, maha pengampun bagi orang yang nak bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk menguji kita. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita untuk menguji kita, maka kita dengan ujian bagaikan aur dengan tebing, bagaikan isi dengan kuku. Bahkan segala makhluk yang Allah ciptakan, langit dan bumi apa saja antara keduanya, bertujuan untuk uji manusia. Dalam surah Hud, kat skrin dalam surah Hud ayat yang ke-7 Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Dan arasy Allah berada di atas air. Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, untuk uji kita. Allah ciptakan semua untuk menguji kita.
siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Maknanya Allah SWT menguji kita untuk Allah Ta'ala melihat. Walhal Allah Ta'ala telah pun mengetahui sejak azali lagi. Allah Ta'ala menguji kita untuk Allah melihat siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Allah SWT menciptakan kita untuk menguji kita siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Walhal dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Taala Maha berkuasa untuk buat semua manusia baik. Semua manusia baik macam Nabi, macam para sahabat. Allah Taala berkuasa untuk buat semua manusia warak, bertakwa. Boleh. Allah Taala boleh buat. Okey? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat kerana ianya bertentangan dengan maksud penciptaan manusia. Allah boleh sangat kalau Allah nak buat. Okey, contoh ayat yang kat skrin daripada surah Yunus ayat yang ke-99. Allah berfirman, "Bukanlah tanggungjawab kamu wahai Muhammad menjadikan seluruh manusia beriman." Nabi hanya menyampaikan, yang buat manusia beriman jadi baik tak baik itu kerja Allah SWT. Jika Tuhanmu mengkehendaki, nescaya berimanlah seluruh manusia ada kat muka bumi. Allah boleh buat semua orang beriman. Janganlah kau bersedih hati tentang kedegilan orang yang ingkar itu, kalau Tuhan tidak mengkehendaki mereka jadi orang beriman. Maka patutkah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman? Allah tanya Nabi, kau nak paksa setiap orang supaya jadi beriman ke? Kau nak paksa setiap orang supaya jadi orang beriman? Tak boleh. Kerana Allah je yang akan menentukan siapa akan beriman, siapa tidak akan beriman. Allah kata lagi, tengok kat skrin ayat surah Hud ayat 118. Kalaulah Tuhanmu mengkehendaki, kalau Allah nak, tentulah dia menjadikan kamu umat yang satu. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Dan kerana itulah manusia terus-menerus berselisih pendapat. Maksud berselisih pendapat, manusia terus-menerus mengingkari apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Allah Ta'ala dulu, ini dalil, ini bukti yang Allah boleh buat. Dalam surah Yunus, ayat yang ke-19. Ini saya je baca. Biasa kalau join kelas saya, minta orang lain bacakan. Ini saya je baca, kita nak kejap masa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yunus ayat 19, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu." Manusia dahulunya hanyalah satu umat. Maksud satu umat, semua Islam, semua Muslim. Tak ada kafir, tak ada ingkar. Kemudian mereka berselisih. Makna berselisih, ada yang terus beriman, ada yang tetap kafir. Bila ayat ini berlaku? Ulama-ulama tafsir mengatakan 2 kali. Pertama, sebelum zaman Nabi Nuh, masa itu tak ada orang kafir. Masa itu tidak ada orang kafir langsung. Zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, masa zaman Nabi Nuh juga, iaitu selepas berlakunya banjir besar. Selepas berlakunya banjir besar, maka masa tu yang tinggal atas muka bumi semua orang beriman saja. Orang kafir semua mati. Atas kapal Nabi Nuh tu hanya ada 83 orang ataupun 83 family. Mereka semua orang beriman. Maknanya dulu Allah pernah buat manusia semua beriman. Sekarang Allah nak buat boleh? Boleh. Apa cara dia? Allah matikan semua orang kafir, 3 orang beriman je. Kemudian Allah letak syarat. Siapa kafir tu mati? Boleh tak? Boleh. Allah boleh buat kalau Allah nak buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Allah tak buat kerana ianya bertentangan dengan maksud tujuan Allah ciptakan manusia. Allah cipta manusia untuk uji. Jadi kalau Allah cipta manusia untuk uji, dalam masa yang sama Allah buat semua baik, semua bagus, semua warak, semua bertakwa, di mana ujian? Sebab tu, maksud Allah cipta manusia untuk menguji, Allah suruh manusia buat sesuatu. Apa yang Allah suruh manusia buat? Allah suruh manusia, ayat ni biasa kita dengar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku sahaja. Analogi yang biasa diberi oleh ustaz-ustaz. Okey? Ada orang kaya dia buat sekolah. Ada orang kaya dia duit banyak dia buka sekolah. Mungkin international school lah, mungkin. Okey, contoh. Okey? Jadi dia pesan pada cikgu-cikgu kat sekolah tu, dia kata, kat sekolah saya ni, akhir tahun saya nak semua pelajar dapat 100 markah. Dia masuk kelas ke, pelajar tu masuk kelas ke, tak masuk kelas ke, cikgu tu masuk kelas ke, tak masuk kelas ke, pelajar faham ke, tak faham ke, pelajar tu tetap dapat 100 markah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Orang tu kaya, dia duit banyak. Sekolah dia tidak terlibat dengan Kementerian Pelajaran. Okey? Dia terpulang pada dia lah. Terpulang pada dia nak buat undang-undang macam mana kat sekolah tu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi tercapai tak maksud pembinaan sekolah kalau dia buat macam tu?
tak tercapai. Tujuan dibinanya sekolah agar pelajar-pelajar dapat memahami apa disampaikan oleh guru. Kemudian untuk mencapai maksud tersebut, kena ada ujian. Jadi bila ada ujian, adalah yang berjaya, adalah yang gagal. Bila ada ujian, adalah berjaya, adalah yang gagal. Macam itulah juga, Allah berkuasa untuk buat manusia semua beriman. Tapi kalau Allah buat sedemikian, berbeza ataupun kita kata bertentangan dengan maksud tujuan Allah SWT ciptakan manusia. Oleh kerana itulah bila adanya ujian, ada orang yang berjaya, ada orang yang gagal. Jadi mudah-mudahan dalam ujian perintah dan larangan ini, kita termasuk di kalangan orang-orang yang berjaya. Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya dalam surah Sajadah kan Allah kata la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia kesemuanya. Ayat Allah ni telah pun ada. Kata-kata Allah dalam Al-Quran telah pun ada sejak sebelum Nabi Adam dah ada lagi. Nabi Adam tak ada lagi, bumi ni tak ada lagi, makhluk ni tak ada lagi. Allah dah kata, aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Kerana apa? Kerana Allah SWT maha mengetahui manusia ni, bila Allah haramkan sesuatu, dia mesti nak buat benda haram tersebut. Tengok hadis kat skrin. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuharrimu hurmatan illa wa qad alima annahu sayattali'uha minkum muttali'un. Ala wa inni akhidun bihujazikum. Antaha fatu finnar kataha futil firash awil duba." Apa terjemah dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengharamkan sesuatu perkara, melainkan Allah mengetahui bahawa sebahagian manusia di kalangan kamu akan melanggarnya. Bila Allah haramkan sesuatu, Allah tahu ada orang sebahagian, boleh jadi ramai, boleh jadi sikit, akan langgar. Jadi sebelum Allah Ta'ala suruh manusia buat sesuatu, melarang sesuatu, Allah dah tahu dah. Siapa yang akan buat, siapa yang akan langgar, siapa yang akan patuh, siapa yang tidak akan patuh. Dan Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya aku menarik pakaian kalian agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Seperti jatuhnya seekor kupu-kupu atau lalat. Kalau kita nyalakan api, atas tu banyaklah kita kata katu kan. Dia duduk main kat api, pok jatuh dalam api. Jadi Nabi duk pegang kain kita, pegang pakaian kita supaya tak terjatuh dalam api neraka tu. Tapi kebanyakan manusia berusaha untuk masukkan diri mereka sendiri dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Okey, baik. Maka untuk menunaikan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, perlu kepada kesabaran. Setiap masa hidup kita ni, bukan time semayang saja kita diuji dengan perintah dan larangan. Setiap masa 24 jam ada perintah Allah tertakluk dengan diri kita. Setiap masa 24 jam ada larangan Allah tertakluk dengan diri kita. Maka untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, perlu kepada kesabaran. Okey? Minta sahabat-sahabat tolong mute-kan boleh? Okey, minta sahabat-sahabat tolong mute-kan. Okey. Tengok hadis kat skrin. Hadis ni berdasarkan sabar. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sabar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru arba'atun." Sabar tu ada 4. Awwaluha as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Yang pertama, sabar ketika terperanjat. Maksud terperanjat itu awal-awal ditimpa musibah. Dapat berita yang mengejutkan, dapat berita yang mencemaskan. Masa tu Allah nak tengok tahan sabar macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, was-sabru ala ada'il faraidi. Maksudnya apa? Bersabar dalam menunaikan kefarduan. Nak tutup aurat kena sabar, nak puasa kena sabar, nak jaga sembahyang kena sabar, nak menunaikan ibadah haji kena sabar. Ni yang kedua. Yang ketiga, wasabru ala ijtinabi maharimillah. Bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah.
duit ada, kemampuan ada, kesihatan ada, kenderaan ada, boleh je nak buat maksiat. Nak-nak yang duduk kawasan-kawasan bandar contoh, lagi mudah akses nak buat maksiat, tak payah nak pergi jalan jauh-jauh sangat. Drive tak sampai 5 minit, naik motor tak sampai 5 minit, boleh kita buat maksiat A, tak buat maksiat B. Tapi dia bersabar tak nak buat maksiat, sabar tu Allah Ta'ala hargai dengan bagi ganjaran yang sangat besar. Yang keempat, wasabru alal masaibi, bersabar terhadap musibah-musibah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, setiap masa kita kena sabar. Sabar dari sudut apa? Setiap masa ada perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap masa ada larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila Allah Taala uji manusia dengan perintah dan larangan, Allah Taala tahu, pertama ada orang yang akan melanggar larangan tersebut. Makanya kita tahulah orang itu adalah orang-orang yang gagal. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha mengenai orang yang bila Allah perintahkan sesuatu, dia buat dek je. Dia buat tak tahu je, dia buat dek je. Dia tahu kena buat, dia tahu Allah suruh buat, dia tahu kena buat tu, kena buat ni. Tapi dia berpaling. Maka Allah kata, tengok kat skrin sama-sama. Dalam surah Taha ayat 124 Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku. Maksudnya Allah suruh buat, dia berpaling. Allah larang buat, Allah larang tak bagi buat, dia langgar saja. Maka untuknya kehidupan yang sempit walaupun rumahnya besar. Allah sempitkan dadanya. Allah sesakkan kehidupannya walaupun gajinya, tempat tinggalnya, kenderaannya selesa, dan ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ayat ini menunjukkan bila Allah memerintahkan sesuatu ataupun Allah SWT melarang sesuatu, akan ada orang-orang yang berpaling. Maknanya dia buat dek je. Allah suruh buat, dia buat dek je. Allah larang buat, dia pun buat dek juga. Sebab tu dalam surah Fatir ayat 32, dalam surah Fatir ayat 32 cerita tentang orang-orang beriman. Orang kafir kita tolak tepi lah. Bukanlah maksud saya ayat ni bukan untuk orang kafir, itu untuk orang kafir juga. Orang kafir pun termasuk dalam kategori berpaling juga. Sebab tu Imam Muqatil rahimahullah berkata, bila ayat Quran sebut berpaling daripada perintah Allah, berpaling daripada larangan-larangan Allah. Berpaling dalam ayat Quran terbagi pada dua kategori. Satunya untuk orang kafir, satunya untuk orang Islam. Okey. Tengok ni. Tengok yang saya highlightkan ni saja. Imam Muqatil berkata, hakikat berpaling menjauhkan diri daripada Al-Quran berlaku melalui dua cara. Pertama, derhaka dan engkar. Orang kafir lah. Dia tak pandang langsung apa Allah suruh, tak pandang langsung apa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran, sebab bagi dia, Quran tu bukan kitab yang betul, kitab yang benar. Yang kedua ni kita boleh termasuk tidak beramal. Walaupun kita yakin, ya, Al-Quran tu daripada Allah. Ya, Al-Quran benar diturunkan kepada Rasulullah. Nabi bukan reka, benar daripada Allah. Tapi dalam bab ujian perintah dan larangan ni, orang Islam pun, orang mukmin pun boleh termasuk dalam kategori yang gagal. Bila mereka tidak beramal. Bila mereka tidak beramal, maka mereka juga termasuk dalam kategori yang gagal ini. Jadi ayat ni, Allah kata siapa yang berpaling daripada peringatan dan petunjukku, bukan untuk orang kafir saja, untuk orang Islam pun termasuk sama. Untuk orang Islam pun termasuk sekali, iaitu orang yang berpaling. Baik, kita semua ni, kita setuju ke tak setuju ke, kita percaya ke kita tak percaya ke, kita semua adalah pewaris-pewaris Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah pewaris-pewaris Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ya ke, tak ya ke, setuju ke tak setuju ke, kita pewaris Al-Quran. Cuma di kalangan kita yang mewarisi Al-Quran daripada Nabi SAW ada tiga kategori. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat 32. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami.
Faminhum zalimun li nafsih. Di kalangan mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri, kat skrin pun ada, dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Dia tahu kena buat, dia tahu wajib buat, dia tahu ni haram buat, tapi dia langgar semacam. Maka kategori ini adalah kategori orang yang zalim. Ini kategori pertama. Di kalangan kita ni, kita mesti salah satu. Kita mesti ada salah satu daripada tiga. Wa minhum, yang kedua, minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang bersikap sederhana. Di antara mereka ada bersikap sederhana. Makna sederhana apa dia? Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang buat dosa maksiat, rasa menyesal sekejap, lepas tu taubat. Kadang-kadang buat dosa, buat maksiat, tak menyesal-menyesal, tak rasa bersalah, tak rasa nak taubat. Bertahun-tahun, berbulan-bulan lama dia. Ini dipanggil golongan muqtasid. Ini pun masih lagi dalam kategori bahaya. Yang kita nak jadi mana? Nombor 3. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan di kalangan mereka adalah orang yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Maknanya orang Islam, kita orang Islam, bila dengar tentang sesuatu amalan, sesuatu perintah, kita ada 3 kategori. Kategori pertama, tak nak buat. Kategori pertama, terus tak nak buat. Contoh, ni sekadar contoh. Hari ni ada ustaz datang mengajar tempat kita. Contohlah ni ya. Ada ustaz datang mengajar tempat kita tentang kelebihan solat duha. Ni sekadar contoh. Ada ustaz datang mengajar tempat kita tentang kelebihan solat duha. Maka kita yang duduk dengar pengajian tersebut terbagi pada 3 kategori. Kategori pertama berpaling. Maksud berpaling apa? Sunat je, tak buat tak apa. Sunat je, tak buat tak apa. Bukan wajib pun, tak buat tak apa. Ni kategori pertama. Walaupun tak berdosa, tapi rugilah kan. Okay, ni yang pertama. Kategori kedua adalah kategori yang, saya nak buat. Tapi nanti. Ustaz tu datang, ceramah, mengajar bab solat duha. Jadi bila dia dengar, bagus juga solat duha ni. Jadi dia kata apa? Saya nak buat. Tapi nanti. Bila nanti tu? Nanti. InsyaAllah saya akan buat, tapi nanti. Golongan ni pun masih lagi rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, contohlah kan, kawan kita tahun lepas dia start solat duha. Contohlah, 1 hari 2 rakaat sahaja. Kita tahun lepas dengar sama-sama ceramah dengan dia, kelebihan solat duha. Contoh, kita tahun lepas sama-sama dengar dengan dia, kelebihan solat duha. Tapi kita masa tu sebut nanti. Tahun ni, tuan-tuan, baru kita nak buat. Kawan kita tu dah mula setahun dah, kita tahun ni baru nak buat. Walaupun kita kata, beza setahun je, tahu tak banyak mana je tu? Dia dah buat 360 hari lebih solat duha. Kali 2. Okey, 360 hari, 1 hari dia buat 2 rakaat saja. Lebih kurang 700 rakaat lebih. Dia lebih rakaat pada kita. Lebih kurang 700 rakaat dia lebih pada kita. 700 rakaat bukan jumlah yang sikit. Jumlah yang banyak. Sebab apa? Sebab kita nanti. Rugi tak? Rugi. Golongan ketiga yang dengar saja tentang kebaikan, Allah kata wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Orang yang mereka berlumba-lumba mendahului orang lain dalam buat kebaikan. Yang demikian itu maksudnya yang jadi golongan ketiga ni. Kat skrin, yang demikian itu maksudnya yang jadi golongan ketiga, itulah orang yang dapat limpah kurnia daripada Allah. Maknanya bersyukur tuan-tuan dan puan-puan kalau kita dengar tentang kebaikan, terus rasa saya nak buat. Saya nak amalkan. Bersyukur sangat-sangat. Tapi kalau kita dengar tentang sesuatu kebaikan, perintah kelarangan, kita buat je, tak fikir nak buat. Kalau buat dosa, tak fikir nak tinggalkan, maka kita kategori pertama yang Allah sebut zalim tadi. Kategori kedua, dia muqtasid. Terjemah muqtasid, tengah-tengah. Ada masa dia mari semangat nak buat, dia buat. Ada masa tak nak semangat, dia tinggal buat bodoh je. Itu kategori yang kedua. Kategori ni masih lagi bahaya. Kategori ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah, orang yang mendahului dalam bab kebaikan. Dalam bab kebaikan dia nak jadi nombor 1. Hari ini dia dengar tentang sesuatu amalan yang baik, saya nak buat sekarang. Inilah orang yang Allah kata dapat kurniaan yang besar. Orang macam ni lah yang Allah sebut dalam surah Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang foremost in good deed, orang putih kata. Mereka mendahului dalam bab kebaikan, mereka itulah orang yang jadi al-muqarrabun ke hari akhirat kelak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perintah dan larangan Allah Ta'ala ni
Kategori pertama, orang yang gagal adalah orang yang mengabaikan perintah dan larangan tersebut. Dia dengar perintah dan larangan, dia buat dia saja. Maka ini kategori pertama, orang yang gagal. Yang kedua, untuk sahabat-sahabat yang baru join, kita sekarang sedang bincang tajuknya perintah dan larangan. Allah menguji manusia dengan perintah dan larangan. Tajuk kita ini manusia dan ujian. Jadi Allah Ta'ala akan uji manusia dengan 4 perkara. Allah Ta'ala akan uji manusia dengan 4 perkara. Salah satunya, pertama adalah ujian perintah dan larangan. Jadi insyaAllah malam ni 4 perkara kita akan bincang. Okey, ni kat skrin 4 kategori ujian bagi manusia. Pertama, ujian perintah dan larangan. Kedua, ujian duniawi. Ketiga, ujian melalui kebaikan dan keburukan. Keempat, ujian daripada orang sekeliling. Jadi kita sekarang tengah minta nombor 1 ni, ujian perintah dan larangan. Daripada ujian perintah dan larangan ni, manusia terbagi kepada 4 kategori. Manusia terbagi pada 4 kategori. Kategori pertama, buat dia. Apa Allah perintah, apa Allah larang, dia buat bodoh. Tak kisah langsung. Ini kategori pertama yang kita kata fail lah. Kategori kedua adalah kategori yang apa Allah suruh buat, dia buat. Tapi dia buat tu hanya janji buat ataupun sekadar buat. Kita boleh kata bagaikan melepaskan betuk di tangga. Betuk ke batuk ke macam itulah, tak kisahlah. Ni sebut batuk, ada orang tegur, bukan batuk. Okey? Betuk. Tak kisahlah. Maksudnya apa? Buat lebih kurang. Buat tapi buat janji nak buat, sekadar buat. Daripada tak buat langsung, baik buat. Dia ingat benda tu okey, tapi sebenarnya dia juga boleh termasuk di kalangan orang-orang yang gagal. Kat hadis, dalam sebuah hadis, saya share hadis kat skrin mengenai orang yang solat. Okey, contoh dalam bab solat kat skrin semua tengok. Ada orang yang dia solat, dia rasa dia solat. Tapi kat akhirat solatnya tidak diterima. Kerana dia solat tidak sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang tu menunaikan solat dengan cara yang tidak elok, tidak sempurna lah. Okey, tidak sempurna rukuk, sujud, maka solat tu akan bercakap dengan empunya badan, tuan badan dia pada hari kiamat. Solat kata, sesungguhnya Allah akan mensia-siakan engkau sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Dia bukan tak solat, dia solat. Tapi solat dia lebih kurang, tak sempurna, janji buat. Maka ke akhirat nanti, solat itu akan dilipat bagaikan kain perca. Kain lebihan jahit baju ke, lebihan jahit jubah ke, itu kain perca. Lalu dicampakkan kat muka. Jadi orang macam ni rugi tak? Rugi. Sedangkan ke akhirat nanti, amalan pertama yang Allah Ta'ala nak cek, solat lah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah salatuhu. Perkara pertama yang Allah Ta'ala akan cek, periksa hari kiamat nanti adalah solatnya. Fa'in saluhat sa'iru amali. Kalau solat dia baik, bagus, maka baik baguslah seluruh amalannya. Wa'in fasadat sa'iru amali. Kalaulah rosak amalannya, solatnya, maka rosak habis seluruh amalan-amalannya yang lain. Jadi rugilah. Dah solat dah, tapi buat lebih kurang. Hadis kat skrin juga, daripada Abu Hurairah berkata, satu hari ada orang yang ditegur oleh Nabi mengenai solat yang dia telah kerjakannya. Hadisnya panjanglah, diringkaskan. Lepas dia habis solat, dia bagi salam kat Nabi. Nabi kata apa? Qum fasalli, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang balik. Bangun, semayang balik. Sesungguhnya kamu belum semayang. Dia dah selesai semayang, dah bagi salam. Lepas tu siap jumpa Nabi, bagi salam kat Nabi. Tapi Nabi kata apa? Bangun, semayang balik. Kerana kamu belum termasuk di kalangan orang-orang yang menunaikan solat. Jadi kategori kedua adalah kategori orang yang buat apa Allah suruh buat, tapi buatnya cincai-cincai ataupun lebih kurang. Sebab tu orang yang berjaya adalah orang yang bukan sekadar buat, tapi dia buat dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Itulah orang-orang berjaya. Dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman ayat yang ke 18.
Tengok kat skrin dalam surah Az-Zumar Allah berfirman ayat yang ke-18 Allah kata apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang ulul albab, orang yang berakal bijak, orang bijaksana adalah orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya dengan nasihatlah, dengan nasihat Quran ke, hadis ke, ceramah ke, contoh. Lalu mereka memilih dan menurut dengan sebaik-baiknya. Maksudnya mereka pilih nak buat yang the best of it. Bukan sekadar janji buat ataupun bukan sekadar cukup syarat. Tak, dia pilih nak buat yang terbaik. Maka Allah kata orang yang pilih untuk buat terbaik, orang itulah yang diberi hidayah oleh Allah dan mereka itulah orang berakal sempurna. Seolah-olah katakanlah Allah offer gaji, ada solat yang gajinya 5,000, ada solat yang gajinya 10,000, ada solat yang gajinya 15,000. Maka dia kata, saya nak 5,000 sahaja. Solat-solat juga, bagi masa 10 minit macam orang lain nak solat juga. Tapi dia kata, saya nak 5,000 sahaja. Contohlah kan. Rugi tak? Rugi. Sepatutnya dengan solat yang dia buat, dia boleh dapat pahala yang sempurna. Tapi dia buat ala kadar, janji buat. Maka kalau kita kategori macam tu, kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang berakal sempurna. Kerja sama. Ada orang lain buat kerja sama tapi gaji tinggi. Kita tak, kita nak buat kerja sama tapi saya nak gaji rendah. Cukup-cukup makan saja. Ini bukan bijak. Itu bukan orang bijak. Jadi ulul albab, bila Allah memerintahkan sesuatu, dia pilih untuk buat the best of it. Dia akan tanya, yang paling afdal macam mana? Yang terbaik macam mana? Yang Allah paling suka macam mana? Yang mengikut kehendak Nabi macam mana? Inilah orang terbaik. Sebab tu Nabi SAW dia pesan pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, kita pun biasa baca doa ni sebenarnya. Dan imam-imam pun sunat sunat bagi imam-imam. Okey, lepas dia bagi salam, sebelum wirid-wirid lain, sebelum baca wirid-wirid lain, sunat bagi imam baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam baca macam itulah. Sedangkan dalam hadis bunyi Allahumma a'inni. Okey? Jadi imam takkan baca a'inni, imam baca a'inna lah. Hadis ni diajarkan oleh Nabi SAW pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tengok kat skrin. Okey, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi kata, wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian baginda bersabda, aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, jangan kau tinggalkan setiap kali selesai solat. Imam baca ke imam tak baca ke biar. Mungkin imam tu nak cepat biar anak sekolah ke, contohlah kan. Lepas bagi salam turun dia doa. Tak apalah, bukan dosa, bukan haram pun. Tapi kita, imam baca ke, imam tak baca ke, imam wirid lain dulu ke, terpulanglah biar imam tu nak wirid lain dulu. Tapi sebelum wirid-wirid lain, ni doa. Nabi ajar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik. Bukan sekadar buat ibadat, bukan sekadar semayang, bukan sekadar puasa, tapi dengan baik. Maksud dengan baik tu apa? Disempurnakan syarat-syarat dia, rukun-rukun dia. Dia jaga amalan dia supaya tak hilang. Dalam hadis yang lain Nabi kata, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar bodoh je. Lapar bodoh, tak dapat pahala langsung. Dan berapa ramai orang yang semayang malam tak dapat apa-apa daripada semayang malam dia melainkan dapat penat berdiri je. Kerana apa? Kerana dia buat ala kadar. Jadi doa yang Nabi SAW ajar pada kita baca lepas semayang ni, apa tujuan dia? Supaya kita dapat buat yang terbaik. Supaya kita dapat buat yang terbaik. Macam mana cara nak buat yang terbaik? Okay, kalau kita tengok hadis Jibril, saya ringkas sekarang. Hadis Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW, tanya Nabi 4 soalan. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang tanda-tanda kiamat. Tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Ibadat tu seolah-olah Allah nampak Allah kat depan, seolah-olah bukan betul-betul nampak.
Fa illam takun tarah, kalau tak dapat nak bayangkan, tak datangkan dalam fikiran sedang berdiri depan Allah, melihat Allah, tak dapat nak bayangkan sedemikian, maka fa innahu yara, kena perasan dalam hati yang Allah sentiasa melihat kamu. Bila ada dalam hati perasaan sedemikian, bila ada dalam hati perasaan sedemikian, maka ibadat akan sempurna. Kita semua pernah bekerja dengan majikan, dengan bos, dengan manager, dengan macam-macam lah. Beza tak kualiti kerja kita masa bos kita tengok dengan bos kita tak tengok? Ada beza tak? Kualiti kerja kita buat kerja, bos tengok, dengan kita buat kerja, bos tak tengok. Ada beza tak kualiti dia? Mesti ada beza. Kadang-kadang kita buat kerja, bos tak tengok, majikan tak tengok, kerja tu tak jadi, kena buat semula. Sebab bila bos tak tengok, majikan tak tengok, kita buat cincai-cincai. Makanya hakikat ihsan adalah kita beribadat pada Allah seolah-olah Allah tengok kat depan. Barulah ibadat tu ada kualiti. Barulah ibadat tu ada kualiti. Kalau tak, dia janji ibadat saja. Orang yang biasa buat kerja kontrak, minta maaf banyak, bukan nak burukkan mana-mana bangsa, tak. Orang yang ada pekerja Bangladesh ke, kerja Indonesia ke, kalau suruh dia buat, lepas tu kita tinggal je. Suruh dia buat tongkang ke, buat kolam masjid ke, lepas tu kita tinggal je. Kita pergi hantar mereka pagi, suruh buat kerja, petang kita balik tengok. Mesti ada benda tak. Dia takkan buat sungguh-sungguh sebagaimana bos ada kat depan, sebagaimana manager ada kat depan. Berbeza. Di kita pun sama, ibadat kita kenapa tak sempurna? Kenapa ibadat kita cincai-cincai? Sebab kita tak mampu nak bayangkan. Kita tak mampu nak bayangkan yang kita sedang berdiri depan Allah. Kita sedang berdiri depan Allah SWT. Cumanya dalam bab ni bukan ibadat saja. Bukan teks semayang saja. Kita kena sedar yang Allah melihat kita 24 jam. Kita duduk tempat ramai orang ke, tempat tersembunyi ke, dalam bilik seorang-seorang ke, kena hadirkan dalam hati yang Allah sentiasa melihat kita. Baik. Golongan pertama tadi, tidak mengindahkan langsung perintah Allah. Golongan yang kedua, buat juga tapi ala kadar janji buat. Golongan ketiga adalah golongan yang buat apa Allah suruh buat. Dia sempurnakan apa Allah suruh sempurnakan. Tapi dia sebenarnya masih lagi diuji dalam bab hati. Bila dia dah sempurnakan perintah Allah, bila dia dah buat apa yang Allah suruh buat, maka timbul dalam hati dia perasaan apa dia? Aku lagi sempurna banding dengan orang lain. Aku lagi sempurna banding dengan orang lain. Aku ni baik punya, walaupun bukan ustaz, tapi aku selalu macam ni. Walaupun aku tak pernah pergi haji, tapi aku datang awal semua sembahyang. Orang lain pergi haji 4-5 kali, tapi datang lambat. Contoh. Walaupun aku ni bukan ustaz, bukan orang alim, tapi aku selalu puasa Isnin Khamis. Orang tempat aku tak ramai puasa macam aku. Contoh. Maknanya orang yang kategori ketiga ni, dia dah sempurnakan apa Allah suruh buat. Alhamdulillah, bagus. Tapi dia masih lagi diuji dalam bab hati. Bila dia dah buat amalan dengan sempurna, lepas tu timbul dalam hati dia perasaan, saya lagi bagus pada orang lain, saya lagi sempurna banding dengan orang lain. Feel juga. Dalam surah An-Najm, ayat 32, Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap diri kamu lagi suci pada orang lain. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Dia dah buat amal dengan sempurna. Lepas tu dia rasa dia lagi bagus pada orang lain. Tengok kat skrin, hadis mengenai orang yang dia dah buat baik, dia bangga dengan kebaikan dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun. Hawa syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi." 3 perkara yang boleh merosakkan seseorang. Pertama, hawa nafsu yang dituruti, ditaati. Apa nafsu dia nak, semua dia buat. Walaupun apa yang nafsu dia nak tu masih lagi berlegar dalam lingkungan halal, tapi apa nafsu nak, semua dia buat. Dia akan membinasakan diri dia. Yang kedua, wasyuhun muta'un, sifat kedekut yang dituruti. Kedekut sangat. Dengan anak isteri pun berkira sangat. Ni yang kedua. Fail juga. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsih, seseorang yang berbangga dengan diri dia. Hebat aku ni. Aku bukan ustaz, bukan orang alim, tapi aku ni tahajud awal sombong. Contohlah. Aku datang sebelum orang azan. Ustaz aku datang lambat. Pengurusi aku datang lambat. Contohlah kan. Maknanya, walaupun dia dah sempurnakan apa yang Allah suruh dia buat, tapi dalam hati ada rasa bangga banding orang lain, maka dia juga fail. Fail.
Okey? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sayyi'atun tasu'uka khairun indallahi min hasanatin tu'jibuka. Kejahatan yang membuat kamu rasa duka cita. Lepas buat jahat, lepas buat dosa, rasa menyesal, rasa bodoh sangat diri ni, rasa hina kenapa buat maksiat tu. Rasa macam tu yang ada dalam hati lebih baik daripada kebaikan yang membesarkan diri anda. Maksudnya lepas buat baik rasa hebat. Aku dapat tolong orang ramai. Aku dapat sedekah banyak. Aku dapat jaga solat awal waktu paling awal. Aku semua awal, tak pernah orang tengok aku datang lambat. Contoh. Maknanya orang yang dia buat baik lalu rasa besar diri. Orang ni dalam bahaya. Kita dah buat kebaikan, Masya Allah. Aurat kita jaga, buat amalan sunat kita buat, amalan fardu kita buat. Contoh. Lalu kita pun rasa, tudung aku lagi lama pada tudung dia. Aku baru pergi umrah sekali. Tudung aku lagi lama pada tudung dia. Dia pergi umrah, pergi haji 4 kali lah, tapi tudung macam tu. Contoh. Maknanya berbangga dengan diri sendiri menyebabkan orang tu rosak. Timbul sifat ana khairum minhu, saya lagi baik daripada dia. Seorang sufi yang agung namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari ni dia pengarang kitab Hikam. Setengah masjid surau ada ajar kitab Hikam kan. Dia tulis apa? Rubama fatahallahu laka babal ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu ketaatan. Dia dapat buat ketaatan. Dia dapat semayang, dapat tutup aurat, dapat puasa bulan Ramadan, dapat bayar zakat. Wa ma fatahalaka babal qabul. Tetapi Allah tidak buka pintu penerimaan. Maknanya apa? Kebaikan dia tidak diterima. Kebaikan dia tidak diterima. Wa rubbama qaddara 'alaika al-ma'siyata fakanat sababan fil wusul. Kadang-kadang Allah takdirkan seseorang buat maksiat. Dan maksiat tu jadi sebab dia jadi makin dekat dengan Allah. Sebab terbuat maksiat, terlakukan perbuatan haram, terbuat benda haram, menyesal sangat-sangat, menyesal gila-gila, sehingga jadi orang yang taubat sungguh-sungguh. Jadi orang yang sangat-sangat baik. Ustaz Dari Sulaiman kata apa? Ustaz Dari Sulaiman Indonesia, dia kata, tiada orang baik yang tiada masa lalu, dan tiada orang jahat yang tiada masa depan. Maknanya orang baik-baik hari ni, tak kisahlah kita kenal ke tak kenal ke, orang yang baik-baik hari ni, dulu pernah buat kerja bodoh. Dulu pernah buat jahat. Dulu pernah jatuh dalam lembah kehinaan yang teruklah. Tapi dengan sebab kejahatan yang dia buat, dia rasa menyesal sangat-sangat, dia rasa menyesal gila-gila, hari ni dia jadi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian, apa lagi? Syekh Ibnu Athaillah kata, maksiyatun awrathat huznan wastisgharan khairun min ta'atin awrathat ujban wastikbaran. Maksiat yang melahirkan duka cita dan rendah diri lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa sombong dan besar diri. Bukan suruh buat maksiat, jangan pula pandai, jom buat maksiat. Daripada kita buat kebaikan, batu bangga, takabur, sombong, baik kita buat maksiat. Jangan, ini bukan kefahaman yang betul. Nak beritahu, kita tinggalkan tempat dosa, teruskan tinggal dosa maksiat, teruskan beramal, tapi jangan rasa kita hebat. Jangan rasa kita bagus pada orang, jangan rasa kita lagi baik pada orang. Itu masalah. Nabi Hud alaihi salam setelah Nabi Syuaib, maafkan saya. Nabi Syuaib alaihi salam, surah Hud ayat 88. Nabi Syuaib alaihi salam, dia nasihat kaum dia. Dia kata apa pada kaum dia? Aku bukanlah orang yang menyalahi kamu terhadap apa yang aku sampaikan. Okey? Tengok kat skrin Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku bercakap berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhanku? Dan dia menggunakan aku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Patutkah aku berdiam diri daripada melarang kamu, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Maksud kata-kata Nabi Syuaib, aku bukan jenis yang cakap tak serupa bikin. Aku larang kamu menipu dalam jual beli dan timbangan. Aku juga jaga diri aku daripada tak menipu dalam jual beli dan timbangan. Nabi Syuaib bukan jenis yang dia kata jangan ambil rasuah, dia ambil rasuah. Contoh. Jangan menipu, tapi dia sendiri menipu. Bukan macam tu. Kemudian, apa kata Nabi Syuaib? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Aku nak perbaikikan umat aku lah. Dan tidaklah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Ni, nampak Nabi Syuaib. Aku dapat buat segala apa aku sampaikan dan aku dapat tinggalkan segala apa yang aku larang umat aku untuk buat. Semua tu dengan
taufik Allah. Semua itu dengan hidayah taufik Allah Ta'ala. Kepadanya lah aku berserah dan kepadanya lah aku kembali. Ini kata-kata Nabi Syuaib. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita baru start, baru hafal beberapa ayat, baru hafal beberapa hadis, dah rasa kita hebat. Saya dapat buat sebab saya anak ustaz. Saya dapat buat sebab saya ada CD agama sekian-sekian. Saya belajar kat negara sekian-sekian. Tak. Sikit kebaikan kita dapat buat pun semata-mata rahmat Allah, hidayah Allah. Allah kata apa dalam surah An-Nahli ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dalam buat kebaikan ataupun dalam apa saja amalan, dan tidaklah kesabaran kamu melainkan semata-mata dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa saja kebaikan kita dapat buat, jangan rasa saya sebab saya ustaz, sebab saya dah lama baik dengan ustaz, sebab saya baik dengan orang alim, sebab saya pergi umrah banyak kali. Bukan. Apa saja kita dapat buat semata-mata taufik hidayah Allah Taala. Esok lusa tak tahu kita macam mana. Jangan pandang rendah pada orang lain. Boleh jadi orang yang kita pandang rendah hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan jauh lagi baik pada kita. Kita tak tahu. Mungkin ada orang yang bukan Muslim, kita tengok tatu penuh kat badan dia, tak apa-apa hidup dia, contohlah. Esok Allah bagi hidayah pada dia, contoh, belajar agama, lagi bagus pada kita, boleh ajar orang lain. Makanya, dalam bab perintah dan larangan ini, manusia terbagi pada 4 kategori. Kategori yang berjaya siapa dia? Kategori orang yang dia buat amalan dengan sempurna, dalam masa yang sama, dia tidak merasakan dia lagi bagus, lagi baik banding dengan orang lain. Okey? Tengok kesimpulannya, dalam ujian perintah dan larangan ini, manusia terbagi kepada 4 kategori. Tadi kita dah bincang satu-satu. Pertama, orang yang langsung tidak menghiraukan perintah Allah dan larangan Allah. Dia buat dia ajalah. Kedua, orang yang melaksanakan perintah Allah tapi tidak sempurna, hanya sekadar nama buat ataupun janji buat. Ketiga, orang yang menyempurnakan perintah dan larangan tetapi merasakan dirinya lebih mulia, lebih suci pada orang lain. Ini masalah. Nah, ini yang ujian lagi besar. Kalau ini nampak sangat tak semayang, tak tutup aurat, contohlah nampak sangat tak semayang, tak tutup aurat, tak puasa bulan Ramadan, mungkin nampaklah. Yang ni boleh jadi duduk sah depan sekali, nombor 3. Boleh jadi datang surau awal sekali. Boleh jadi pergi umrah setiap tahun. Boleh jadi hafal Quran paling banyak berbanding orang lain. Boleh jadi mengajar agama lagi lama pada orang lain, tapi rasa dirinya lagi bagus pada orang, ini masalah. Termasuk juga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kategori ketiga ni, adalah orang yang dia merasakan dia lagi humble pada orang lain. Ini masalah hati juga. Contohlah. Dia belajar tinggi. Jadi pangkat dia Datuk, Doktor, Profesor. Contoh, ni sekadar contoh. Saya tak ada niat nak kata siapa-siapa kan. Contoh. Nama dia Datuk, Doktor, Profesor ABC. Jadi dia kata apa? Tak payah panggil saya Datuk, Doktor, Profesor. Panggil saya Haji je. Contohlah kan. Lalu bila orang panggil dia Haji saja, dia pun minta orang panggil dia Haji saja. Timbul dalam hati dia apa? Aku ni humble. Walaupun aku ni ada pangkat tinggi-tinggi. Walaupun aku ni pangkat aku hebat-hebat. Tapi aku minta orang panggil aku Haji. Maknanya aku ni humble. Merasakan diri sendiri lebih humble pada orang lain, ini pun salah satu tanda nombor 3. Maknanya apa? Saya lagi bagus pada orang lain. Ataupun, contoh, ni sekadar contoh lah. Kita ni, okay, sama-sama kerja, sama-sama gaji besar. Orang lain semua pakai kereta mahal-mahal. Tapi kita ni beli kereta Viva sahaja. Maka kita kata apa? Dalam tempat kerja aku ni, akulah yang paling humble. Walaupun gaji aku boleh beli kereta mahal. Tapi aku beli kereta Viva sahaja. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya aku ni adalah orang yang humble. Dia merasakan diri lagi humble pada orang lain, lagi tawaduk banding orang lain, ini pun masalah hati sebenarnya. Jadi, nak beritahu apa saja kita dapat buat. Ini kebaikan. Apa saja kita dapat tinggalkan. Apa sahaja kita dapat tinggalkan larangan-larangan Allah, semua tu tidak lain tidak bukan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya golongan yang berjaya adalah golongan yang dia dapat sempurnakan perintah Allah dan dia tak rasa dia hebat
dia tak rasa dia lagi mulia pada orang lain, dia tak rasa dia lagi bagus pada orang lain. Inilah golongan yang berjaya. Okey, baik. Itu ujian perintah dan larangan. Yang kedua, saya ringkaskan. Yang kedua, kita kesetukan masa rasanya. Yang kedua, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian duniawi. Allah Ta'ala uji kita dengan ujian duniawi. Allah Ta'ala memang buat manusia, Allah SWT memang buat manusia suka pada dunia. Dalam surah Al-Imran ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah kepada pandangan manusia apa yang diingini oleh syahwat, keinginan hati. Okey? Apa yang diingini oleh syahwat iaitu keinginan hati. Okey? Apa dia? Iaitu wanita. Pertama, wanita. Maknanya Allah buat manusia ni memang minat wanita. Maksud wanita tu tuan-tuan dan puan-puan, pasangan. Memang Allah buat manusia suka pada pasangan. Allah buat manusia suka pada pasangan. Ni yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala buat manusia suka pada anak-anak. Suka ada anak ramai. Suka ada anak lelaki perempuan. Suka. Yang ketiga, harta benda yang melimpah ruah daripada emas dan perak. Yang keempat, Allah Ta'ala kata manusia suka kuda peliharaan yang bertanda. Maksud kuda peliharaan zaman dululah. Zaman sekarang ialah kenderaan-kenderaan. Yang kelima, manusia suka binatang ternak. Suka bela kambing lembu banyak-banyak. Yang keenam, manusia suka kebun tanaman. Maknanya apa? Memang Allah Ta'ala buat manusia suka kepada duniawi. Normal. Tapi manusia kena sedar yang duniawi itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Kahfi ayat 7. Kita biasa bacakan. Inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa saja atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Untuk kami uji mereka, siapakah di kalangan mereka paling baik amalan dia. Ya, dalam masa kita suka kereta, suka rumah, suka motor, suka apa lagi? Suka main dengan anak cucu, macam-macam suka. Allah Ta'ala nak uji. Dalam masa kita cari dunia, sibuk nak tambah dunia, Allah Ta'ala nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan. Okey, bukanlah bila kata dunia ni ujian, bukanlah bermakna kena tinggal, buang dunia. Salah. Dalam surah An-Nur ayat 37, Allah kata, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Apa makna dia? Lelaki-lelaki yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Dia berniaga, dia macam-macam bisnes ada, tapi bisnes dia, perniagaan dia, kesibukan dia sedikit pun tidak melalaikan dia daripada ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut hari kiamat yang padanya hati dan pandangan menjadi cemas. Nampak? Jadi bukanlah bila kata, oh dunia ni ujian, tinggalkan. Salah. Mana ada? Yang salahnya apa dia? Orang yang mengutamakan dunia sampai tak ada masa untuk Allah, tak ada masa untuk akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan dunia, sedangkan akhirat lebih baik, lebih kekal. Jadi kalau ada orang kata tinggal dunia untuk berjaya, salah. Satu hari Nabi SAW panggil Amr bin Al-As. Nabi SAW panggil Amr bin Al-As, Nabi suruh Amr bin Al-As jadi ketua. Satu kumpulan perang, Nabi suruh Amr bin Al-As jadi ketua. Jadi apa kata Nabi pada Amr bin Al-As? Nabi kata, aku suka kalau aku mendapat harta ghanimah yang banyak. Nabi kata macam tu. Maka Amr bin Al-As dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam sebab saya suka pada iman dan nak bersama dengan Tuhan. Sebab saya raghbatan fil Islam. Maksudnya saya memang cintakan Islam dan saya nak bersama Tuhan. Jadi seolah-olah dia kata, saya masuk Islam bukan nak harta ghanimah. Saya pergi perang bukan nak harta ghanimah, nak redha Allah. Maka Nabi kata apa? Ya Amru, ni'mal malu salihu ala yadir rajulis salihi. Wahai Amr, harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang baik. Harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang baik. Maknanya katakanlah kita semua orang baik, kita kata apa? Tak
tak payahlah cari dunia, fokus akhirat je. Biarlah orang lain ambil dunia. Contoh. Jadi orang yang kejar dunia, kumpul dunia, cari dunia, semua orang tak baik. Jadi bayangkan apa berlaku bila orang kaya kat dunia ni orang tak baik sahaja. Orang tak baik saja yang ada harta, kaya, banyak duit. Maka orang tak baik dia akan spend harta dia kat mana? Dia akan spend harta dia kat tempat yang tak baik. Sebab tu hadis tu nak beritahu orang baik kena ada harta. Bila orang baik banyak harta, maka orang baik akan spend harta dia kat tempat yang baik. Kalau orang baik kata tak payahlah dunia ni, biar je lah orang kafir cari, kita fokus akhirat saja. Itu kefahaman yang sah. Dalam bab dunia, Allah Ta'ala uji manusia dengan Allah buat cinta dunia. Cinta dunia, suka dunia. Tengok orang beli kereta baru, tertarik nak beli kereta baru. Tengok orang beli rumah baru, tertarik nak beli rumah baru. Itu normal. Sebab memang Allah buat manusia cintakan perkara tersebut. Jangan kata pelik, tak. Memang normal. Okey? Minta maaf banyak, contoh ni mungkin agak tak baik sikit lah kan. Dah kahwin, tengok wanita, timbul rasa keinginan lagi. Dia dah kahwin, dah ada isteri. Tapi tengok wanita, timbul rasa keinginan lagi. Tak pelik. Memang Allah buat manusia sedemikian. Rasa dalam hati, tak pelik. Tapi bila ada tindakan, baru jadi berdosa lah. Dia dah kahwin, kemudian ada rasa minat dalam hati, buat benda pelik-pelik dengan perempuan lain. Tu kira dosa lah. Tapi sekadar datang dalam hati perasaan, tu diabaikan, dia tak layan perasaan tersebut, dia berjaya. Jadi ujian duniawi ni, Allah kata apa dia? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Ketahuilah bahawasanya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Bila Allah kata harta benda dan anak adalah ujian, dapat ujian, tak dapat pun ujian. Dapat sikit ujian, dapat banyak pun ujian. Bila dapat banyak, rasa lagi bagus pada orang, rasa lagi hebat pada orang, rasa lagi pandai cari duit banding orang lain, rasa megah, rasa bangga dengan apa yang dia ada banding orang lain, dia pun fail juga. Ataupun dia nak dunia tapi tak dapat-dapat, maka Allah nak uji dia juga. Dia redha ke atau dia sabar ke tidak dengan apa yang Allah Ta'ala tak bagi dia. Maknanya orang mukmin dia sedar dunia ni ujian. Dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Ni orang berjaya. Aku dapat dunia tu ke, aku tak dapat dunia tu ke, aku dapat ke tak dapat dunia tu, aku tetap fokus ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Allah buat dunia tu manis hijau. Maksud manis hijau ni suka dipandang, suka nak dapatkan. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah Ta'ala jadikan kamu khalifah atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah nak tengok bagaimana kamu beramal. Allah buat dunia ni cantik, indah, menawan, rasa nak lagi, nak lagi, nak lagi. Allah buat manusia disifat macam tu. Tapi dalam masa yang sama, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah nak tengok bagaimana kamu beramal. Dalam masa kamu kejar dunia, cari dunia, Allah nak tengok macam mana amalan-amalan kamu. Allah nak tengok. Okey? Maka Nabi kata wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah dunia, takutlah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Kerana fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah pada wanita. Di kesimpulannya, manusia memang sentiasa diuji dengan duniawi. Kadang-kadang tak dapat sampai deki kat orang, sampai buru-buru kat orang, sampai fitnah kat orang sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Tak dapat pun ujian, dapat sikit pun ujian, dapat banyak pun ujian, tak dapat langsung pun ujian. Ingatlah dunia ni adalah ujian. Makanya orang yang gagal dalam ujian duniawi tahu siapa? Siapa orang yang gagal dalam ujian duniawi? Orang yang menyangka duniawi sebab sumber ketenangan. Dengan sebab dapat dunia lebih, saya lagi tenang. Dengan dapat dunia lagi banyak, saya lagi tenang. Ini orang yang salah. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan dunia hanyalah sebagai alat ujian. Tiba-tiba dia merasakan alat ujian itu sebagai sumber ketenangan dia. Tak salah nak ada dunia banyak, tak salah nak ada duit banyak. Tapi bila dalam hati rasa, dunia banyaklah aku akan tenang, dunia banyaklah urusan aku akan mudah, dunia banyaklah orang akan suka aku, itu kefahaman yang salah. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ujian yang ketiga, kita ringkaskan. Ujian yang ketiga adalah ujian melalui kebaikan dan keburukan. Allah uji manusia dengan kebaikan dan juga keburukan. Ini ujian yang ketiga. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah kata apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia akan merasai mati.
dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan juga kesenangan. Sorry. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian daripada kami. Dan kepada kamilah kamu akan dikembali. Kita salah faham hari ini, kita kata apa? Kesian dia diuji. Kenapa? Allah bagi dia sakit. Allah bagi dia tak cukup duit. Allah buat dia kena buang kerja. Lepas tu Allah uji dia pasangan yang bercerai. Anak-anak lari tinggalkan dia. Jadi kita hanya fikir ujian tu bila dia dapat kesusahan. Kita hanya fikir ujian tu bila dia ditimpa kemelaratan. Sedangkan kebaikan pun ujian. Dalam surah Az-Zumar ayat 49 Allah kata apa dia? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi. Wa idza massal insana dhurru da'ana. Apabila manusia ditimpa satu bahaya, dia berdoa kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami hilangkan kesusahan. Masa Allah bagi susah, dia doa pada Allah. Lepas Allah hilangkan kesusahan, Allah ganti dengan kesenangan, maka dia berkata dengan sombong. Qala innama utituhu ala ilmin. Dulu Allah bagi dia susah, dia gila-gila doa pada Allah agar Allah hilangkan kesusahan dia, kesempitan dia. Lepas Allah hilangkan kesusahan, kesempitan dia, Allah buat dia kaya, Allah buat dia sihat, Allah buat dia maju. Maka masa tu dia kata apa dia? Qala innama utituhu ala ilmin. Aku dapat ni sebab ilmu aku lah. Sebab aku pandai cari duit, aku pandai ubah hidup, aku pandai itu, pandai ini. Maka Allah kata bal hiya fitnah, bahkan itu adalah ujian daripada Allah. Itu adalah ujian daripada Allah. Okey, itu adalah ujian daripada Allah. Bukan Allah Taala bagi susah senang tu, masa susah dia Allah nak tengok kamu kembali pada Allah. Masa senang pun Allah nak tengok kamu kembali kepada Allah. Nabi Musa, bukan Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bayangkan seorang nabi yang boleh kawal angin. Seorang nabi yang boleh kawal jin. Telah dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman, sehingga sana Bilqis, biasa kita panggil Balqis, sekelip mata. Apa kata Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Okey, surah An-Naml ayat 40. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman kata, ini adalah kurniaan daripada Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Nabi Sulaiman dapat kebaikan. Nabi Sulaiman dapat kebaikan. Apa kebaikan Nabi Sulaiman dapat? Dapat singgasana, sekelip mata. Tapi Nabi Sulaiman kata, ini adalah kurniaan Tuhanku kepadaku untuk ujian. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dapat kebaikan pun ujian. Bukan orang sakit, tak cukup duit, pasangan bermasalah, apa lagi? Kena buang kerja, itu memang kita kata kesian dia diuji. Tapi tak, kesenangan pun ujian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah, boleh buka tafsir ayat 44 surah Al-An'am. Tafsir ayat 44 surah Al-An'am. Ibnu Katsir kata, barang siapa yang Allah bagi dia keluasan harta, lalu dia tidak menyedari Allah mengujinya, maka dia orang yang tidak berakal. Allah bagi dia keluasan harta, kaya lah. Dia tak sedar Allah uji dia, maka dia orang yang tidak berakal. Dan barang siapa Allah Ta'ala buat sempit kehidupan dia, maksudnya Allah bagi dia tak cukup duit, sakit, masalah tu, masalah ni, dia juga tak sedar Allah menguji dia, maka dia juga orang yang tidak berakal. Lepas Hasan Basri mengutarakan kata-kata tersebut, beliau pun baca ayat 44 surah Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Apabila mereka melupakan nasihat yang diberikan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka segala sesuatu. Allah buat susah, Allah buat sakit, tak kembali pada Allah. Lalu apa Allah buat? Allah buka pintu kesenangan, Allah buka pintu rezeki, Allah bagi macam-macam kat dia. Okay, Allah bagi macam-macam kat dia. Okay? Lalu dia pun makin lupa Allah Ta'ala. Makin lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dalam bab kebaikan, kita kena sedar itu adalah ujian daripada Allah. Yang kedua, dalam bab keburukan, kesusahan. Kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan. Penyakit, tak cukup duit, masalah keluarga, pun kena sedar itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu
wa taala. Jadi orang yang sedar itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sabar. Dia akan redha. Dia tahu Allah tidak akan sia-siakan. Dia tahu Allah Taala tak akan uji di luar kemampuan dia. Dia tahu ada banyak hikmah yang Allah Taala nak bagi ketika mana Allah menguji dia. Dan dalam ujian kesusahan ini, kalaulah ada orang sekeliling kita diuji dengan kesusahan, sampai bersedih berhari-hari, sampai menangis, bengkak mata, kita janganlah judge mereka pula dengan mengatakan, apalah dia ni tak redha takdir, apalah dia ni tak dapat menerima takdir. Tak. Menangis, bersedih lama, menangis lama, tak boleh move on, itu semua tidak menafikan sabar dan redha. Ada orang, dia kata apa? Bila orang tu menangis lama lah, suami dia dah mati lama, bertahun-tahun nangis. Anak dia dah mati lama, bertahun-tahun nangis. Contohlah kan. Jadi dia kata apa? Dia ni tak redha lah. Dia ni tak boleh menerima kenyataan. Tak boleh cakap sedemikian. Kerana Nabi Yaakob ketika mana kehilangan anak dia, menangis sampai buta mata dia. Boleh tak kita kata Nabi Yaakob ni susah nak move on lah? Nabi Yaakob ni susah menerima kenyataan lah. Boleh cakap macam tu? Nabi Yaakob dengan kita, iman jauh beza langit bumi. Tiba-tiba kita sedap mulut, dia kata Nabi Yaakob tak boleh terima kenyataan. Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam. Ketika mana dia dapat tahu dia mengandung, sedangkan dia tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Dia kata apa? Wa kuntu nasiyan mansiya. Alangkah bagusnya kalau aku mati. Tak ada orang cerita pasal aku, tak ada orang sibuk pasal aku. Dalam ilmu psikologi, ini dia panggil suicidal thought. Fikir nak bunuh diri. Sampai fikir nak bunuh diri. Jadi kita pun kata, ini kalau ada orang yang terlalu stres, anxiety, sampai terfikir nak bunuh diri, kita kata, Astaghfirullahalazim, tunggu awak ni. Kita ini banyak judge orang yang diuji dengan kesusahan, kesakitan, menangis lama, sedih lama, kita kata apa? Oh, dia tak menerima takdir. Tak. Nangis, sedih, itu bukan tidak menerima takdir. Itu lumrah manusia Allah buat. Memang ada perasaan sedih. Allah membuat manusia ada perasaan sedih. Kenapa pula kita kata orang bersedih, sampai buta mata, tak menerima takdir? Nabi Yaakob, ikon kesedihan. Nabi Yaakob, ikon kesedihan. Lagi sedih, yang khianati dia, anak dia sendiri. Bukan orang lain yang pisahkan dia dengan Nabi Yusuf. Anak dia sendiri. Lagi sedih. Sampai buta mata. Jadi boleh tak kata, oh, orang yang terlalu lama bersedih ni, orang tak redha takdir, orang tak kuat iman. Tak, itu bukan kesedihan. Okay? Nabi kita kadang-kadang kan, orang tu sedih lama, kita kata, awak ni tak semayang ke? Orang tu anxiety lah, kita kata. Orang tu terlalu stres, terlalu hampir putus asa, kecewa dengan kehidupan dia. Kita pun kata, awak ni tak semayang ke? Tak dekatkan diri dengan Allah ke? Awak ni jauh pada Allah ke sampai nak bunuh diri? Awak ni jauh pada Allah ke sampai tak boleh move on? Senang cakap macam tu kat orang. Sedangkan, ramai lagi orang yang tak sedih, tak kecewa, tak ada masalah, jauh pada Allah, ramai lagi. Orang yang tak ada lah anxiety, tak ada kemurungan, tak ada kekecewaan, jauh pada Allah, ada je. Adakah orang yang sedih, kecewa, anxiety saja, yang kemurungan saja jauh pada Allah? Orang yang sihat macam kita ni banyak lagi jauh pada Allah. Tiba-tiba orang sedih, kita kata sedemikian. Tak boleh cakap macam tu. Ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang kematian anak dia. Wanita ni kematian anak dia. Lalu Nabi SAW pujuk dia, jangan sedih, takwa pada Allah. Dia kata apa kat Nabi? Innaka lam tusab bi musibati. Kamu tak diuji sebagaimana aku diuji. Dia boleh kata kat Nabi, kamu tak diuji sebagaimana aku diuji. Lalu bila Nabi cakap macam tu kat dia cakap macam tu kat Nabi, Nabi berlalu pergi. Nabi berlalu pergi, tak ada Nabi kata, oi, aku dah nasihat, suruh bertakwa, suruh bersabar, jawab macam tu kat aku. Tak dia kata macam tu. Nabi faham, orang yang kematian anak, takkanlah kita nasihat, jangan sedih, terus dia berhenti menangis masa tu. Tak. Menangis kesedihan tidak menafikan redha dan sabar. Menangis kesedihan tidak menafikan redha dan sabar. Tiba-tiba orang tu menangis lama, sampai buka-buka mata, teringat kepada pasangan-pasangan dia, kita kata macam-macam kat dia. Salah. Okay, saya share hadis kat skrin. Saya cuba share hadis kat skrin. Saya sebenarnya malah nak share banyak sebab nak kejar masa. Tapi tak apalah.
Hari ni bukan apa, hari ni kita banyak judge orang yang ada masalah, kita kata macam-macam kat dia. Okey? Okey, ni hadis dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW melalui berhampiran seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur anak dia. Maka Nabi bagi nasihat pendek je. Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Okey, Nabi kata bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tu membalas, pergi kamu, innaka lam tusab bi musibati. Jadi kalau kita nasihat orang yang sedang bersedih, dia kata apa? Awak senanglah nasihat sebab awak tak kena uji macam saya diuji. Itu normal. Jangan kata, awak ni tak ada tahu takdir ke? Awak ni tak boleh menerima kenyataan ke? Tak. Bila dia cakap macam tu pada Nabi, bila wanita ni kata pada Nabi, engkau tak diuji macam aku diuji, Nabi tak ada cakap banyak pun. Nabi tak adalah cakap banyak pun. Okey? Sekejap, ada orang beritahu tak boleh masuk Zoom. Saya rasa saya dah admit semua. Minta maaf banyak. Sorry, sekejap. Ada orang di WhatsApp dia beritahu tak lepas masuk Zoom. Macam mana boleh tak lepas masuk? Saya rasa ramai lagi. Okey? Saya rasa ramai lagi. Sebab biasanya saya punya Zoom ni untuk 100 orang, tapi untuk malam ni ada sahabat tolong buat untuk 500 orang. Mungkin masalah internet kot, tak boleh masuk tu. Mungkin masalah internet. Okey, baik. Sambung balik cerita kita tadi. Bila dia kata kat Nabi, wanita tadi kata kat Nabi, engkau tak diuji macam aku diuji. Nabi terus beredar. Itu cara Nabi berinteraksi dengan orang yang sedang ada masalah emosi. Kita pun sama, kalau orang sedang dalam masalah emosi, kita tak perlu nak cakap panjang-panjang, tak perlu nak ceramah panjang-panjang. Tak perlu nak cakap panjang-panjang, nak ceramah panjang-panjang. Awak ni kena gini. Okey? Lainlah kalau dia minta bagi nasihat ke, dia minta kata-kata semangat tu lain. Jadi Nabi, bila Nabi cakap kat dia, sabar, dia jawab balik, Nabi terus tinggalkan dia. Jadi berdasarkan hadis tersebut, tengok kita dapat belajar macam mana kita berinteraksi dengan orang yang diuji dengan kesusahan. Saya cuba share kat skrin. Tengok pengajaran kita dapat daripada hadis ni. Ya, kita kadang-kadang sedap mulut lah. Awak kena banyakkan zikir. Awak kena jaga semayang. Walhal yang sedih tu, jaga semayang lagi bagus pada kita. Walhal yang sedang bersedih tu, baca Quran lagi banyak pada kita. Tiba-tiba kita nasihat, jangan sedih, jaga semayang, baca Quran banyak. Contohlah kan. Okey, tengok pengajaran daripada hadis. Melalui hadis ni, kita boleh belajar tentang adab berinteraksi dengan orang ditimpa musibah. Maksudnya orang tu dapat ujian kesusahan lah. Apabila wanita tu berkata, jauhi aku, kau tidak mengalami ujian dan musibah seperti aku, baginda tidak mencela wanita tersebut. Baginda tidak berkata, kan aku suruh sabar, marah aku. Aku nasihat benda yang betul, kau marah aku. Betul lah, Nabi nasihat benda yang betul, tapi dia tegur Nabi balik. Nabi tak kata macam tu. Maknanya apa? Nabi SAW mengiktiraf emosi wanita tersebut. Bahkan baginda tidak menambah beban emosi wanita tu dengan kata-kata yang tidak perlu. Kita pun sama. Kadang-kadang orang ngadu masalah kat kita, kita sibuk nak ceramah jadi ustaz-ustazah pula. Kadang-kadang orang ngadu masalah kat kita, sebenarnya dia nak meluahkan. Kita pula, awak kena jaga semayang ni. Awak kena masuk kelas tafsir. Okey, awak kena masuk kelas tafsir. Hari, kena tanya Ustaz Uzaifah hari apa. Tak, orang tu nak meluahkan. Tapi kita, Masya Allah, cakap panjang-panjang kat dia, dia yang ada emosi tak stabil, dengar nasihat kita lagi tak stabil. Nabi SAW, nombor 2, baginda tidak menambah beban emosi wanita itu dengan kata-kata yang tidak perlu. Nabi SAW membiarkan wanita itu dan tidak meneruskan beri nasihat. Baginda faham. Kita pun kena faham macam Nabi faham. Memberi nasihat perlu mengikut kesesuaian masa dan situasi. Bagian nasihat itu perlu, tapi mengikut kesesuaian dan masa dan situasi. Kadang-kadang nasihat kita membuat orang lebih bersedih, lebih terluka. Nasihat kita buat orang lagi sakit, lagi pedih, lagi terluka. Okey? Orang tu ada masalah, kita berkata, Allah nak ampun dosa awak ni. Wish, kita tahu ke dia buat dosa? Kita duduk dengan dia ke? Kita tahu dia banyak mana dosa dia tak buat, dia tak buat. Kita pandai-pandai. Musibah Allah timpakan 3 sebab.
Musibah Allah timpakan 3 sebab. Pertama, untuk ampun dosa. Kedua, pertama sebab dosa maksiat yang dia buat, Allah bagi musibah. Contoh, orang kafir buat dosa, buat benda Allah murka, Allah bagi musibah. Bukan tak buat dosa pun orang kafir. Yang kedua, orang Islam, kalau dia buat dosa maksiat, Allah bagi musibah untuk ampun dosa dia. Ketiga, orang baik-baik, Allah bagi musibah. Para nabi, para sahabat, orang baik-baik, bukan buat dosa. Allah bagi musibah untuk apa? Untuk naikkan darjat mereka. Untuk tinggikan darjat mereka. Jadi kita jumpa orang ada masalah, Allah ampun dosa, Allah ampun dosa, Allah ampun dosa. Macam kita duduk dengan dia. Jadi kadang-kadang memberi nasihat yang salah, tidaklah memberi sebarang kebaikan. Lagi bagus diam. Lagi bagus diam daripada memberi kata-kata nasihat yang tidak sepatutnya. Okey? Nabi Syuaib ada. Nabi Yakub tengah sedih. Nabi Yakub tengah sedih, anak-anak dia bagi nasihat yang tidak membantu. Anak dia nasihatkan apa? Kamu ni sedang binasakan diri kamu, jangan sedih, jangan sedih. Tak, orang tengah sedih cakap jangan sedih. Orang tengah sedih, kita cakap jangan sedih. Mana boleh, memang dia sedang bersedih pun. Jadi bersedih terlalu lama tidak menafikan sabar dan redha. Menangis terhadap pemergian seseorang tidak menafikan sabar dan redha. Okey, jangan pula kata, dia ni tak sabar, tak redha. Ataupun, dia ni baguslah, semalam anak meninggal, hari ni tu kerja macam biasa. Kuat. Dia tu tak kuat. Kenapa? Anak dah lama meninggal, 2 tahun menangis tak berhenti. Tak. Nabi Yakub lagi lama menangis pada orang tu, sampai buta mata. Bolehkah kata Nabi Yakub tak redha, tak kuat hati, tak kuat jiwa? Tak. Ayat yang Nabi Yakub alaihi salam baca lah. Ayat yang Nabi Yakub alaihi salam baca, surah Yusuf ayat 86 lah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub kata apa dia? Aku mengadukan kesusahan dan kesedihan aku ini hanya pada Allah. Dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya ialah, orang tukang bagi nasihat, dia tak faham perasaan orang yang sedang dalam emosi kesedihan. Orang tukang bagi nasihat, dia sedap cakap, awak kena gini. Dia tak ada kat tempat tu. Waktu Nabi Yakub, dia kata pada anak-anak dia, inni a'lamu minallah ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kamu tak duduk tempat aku, kamu tak faham jiwa perasaan aku. Kamu hanya cakap nasihat dari sudut kamu sahaja. Okey, baik. Itu untuk orang lain lah, untuk kita. Untuk kita pula. Kalau Allah uji kita dengan kesusahan, kesedihan, kehilangan orang tersayang, kita kena puji Allah juga. Senang ke? Susah lah. Kita baca selalu dalam doa kunut kita, dalam doa kunut, kita selalu baca, falakal hamdu ala ma qadait. Apa terjemah dia? Falakal hamdu ala ma qadait. Untukmu ya Allah, segala pujian. Untukmu ya Allah, segala pujian terhadap apa yang kau putuskan. Allah, kita nak sesuatu, dapat lain daripada apa kita dapat. Kena puji Allah. Anak kita, contohlah, kita ustaz. Pasangan kita ustazah. Contoh. Jadi anak-anak kita, okey, anak-anak kita semua kita hantar sekolah agama. Nak suruh jadi orang agama. Maksudnya nak suruh jadi ustaz ke, imam ke, ahli ulama ke. Contoh. Tengok-tengok anak kita seorang habuk tak jadi macam kita nak. Tengok-tengok anak kita seorang habuk tak jadi macam yang kita nak. Contohlah kan? Contoh. Maka, kena ucap Alhamdulillah. Tapi bukan senang nak ucap Alhamdulillah. Okey? Bukan senang. Kita sebut dalam doa kunut, apa kita sebut dalam doa kunut? Falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, untukmu segala pujian terhadap apa yang kau putuskan. Okeylah, ada orang yang kata, Ustaz saya tak baca kunut, saya ikut mazhab lain. Ada orang cakap macam tu. Ustaz saya tak baca kunut, saya ikut mazhab lain. Okey, ikut mazhab lain tak apa tak baca kunut. Tapi Allah kata apa dia? Sifat Allah apa dia? Hamidum Majid. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Apa terjemah dia? Allah Ta'ala di sekalian alam sentiasa maha terpuji. Allah Ta'ala sentiasa maha terpuji. Apa saja Allah putuskan. Kita ini biasa puji Allah bila? Bila apa yang kita nak dapat, kita puji Allah. Apa yang kita nak, lalu dapat. Okey, kita puji Allah. Sedangkan apa yang kita nak tak dapat pun kena puji Allah. Apa yang kita nak capai lalu tercapai, kita pun puji Allah. Sedangkan apa yang kita nak capai tapi tak tercapai, kena puji Allah. Sebab Allah tahu apa yang terbaik. Dalam surah Al-Qasas, saya ringkaskan cerita surah Al-Qasas. Ketika mana orang-orang tengok Qarun ni keluar dengan kemewahan yang amat banyak, orang-orang yang
terkesan dengan harta Qarun kata apa? Ya laitana mislama utiya Qarun. Alangkah bagusnya kalau kami dapat macam Qarun dapat. Masa dia tengok Qarun kaya, dia kata alangkah bagusnya kalau kami dapat macam Qarun dapat. Nak jugalah tapi tak dapat. Sini ada dalam surah Al-Qasas, muka surat 395 ayat 78 dengan 79. Ayat yang ke-82, ketika mana Allah tenggelamkan Qarun dengan harta benda dia, mereka pun kata apa dia? Kalaulah Allah bagi kami harta macam Qarun dapat banyak tu, kami pun mesti perangai buruk pula dah. Kami pun mesti perangai teruk macam dia juga. Dimujur kami tak dapat banyak harta macam ni. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kebaikan Allah bagi, apa saja yang Allah masih belum bagi, apa saja musibah Allah bagi, Allah Ta'ala tetap maha terpuji. Maknanya Allah Ta'ala maha terpuji bukan sahaja masa dia bagi kebaikan, masa diuji dengan kesusahan pun Allah Ta'ala tetap maha terpuji. Dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala tanya malaikat mengenai seorang yang kematian anak dia. Allah Ta'ala tanya malaikat, dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kamu cabut nyawa anak kepada hamba-Ku? Malaikat jawab, ya. Kamu cabut nyawa buah hati dia? Malaikat jawab, ya. Allah Ta'ala pun tanya dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa yang diucapkan lepas kau cabut nyawa anak dia? Malaikat jawab, hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan dia ucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kata apa dia? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bila kau beri satu rumah dalam syurga, namakan rumah dia itu sebagai Baitul Hamdi. Okey? Maknanya bukan senang nak puji Allah. Untuk benda kita tak dapat, untuk benda kita dapat, untuk benda kita perolehi, senang puji Allah. Kita merancang sesuatu jadi sebagaimana kita nak, kita senang puji Allah. Tapi kita merancang sesuatu tak jadi-jadi, susah nak puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah ujian kebaikan dan keburukan. Saya sentuh sikit lagi. Termasuk dalam ujian keburukan, tahu tak apa dia? Bila Allah tunjukkan keburukan orang lain pada kita. Bila kita nampak keburukan orang lain, nampak orang tu buat salah, nampak orang tu buat maksiat, nampak orang tu buat benda tak betul, contohlah kan, itu juga ujian bagi diri kita. Allah boleh buat orang tu buat salah kat lain. Allah boleh buat, orang tu buat salah kat tempat tertutup kita tak nampak. Allah boleh buat orang tu buat salah tersembunyi, tak ada orang nampak. Tapi Allah Ta'ala buat orang tu bersalah depan kita. Dia buat salah depan kita. Kita nampak dia buat salah depan kita. Dia buat salah depan kita. Bila Allah tunjukkan kesalahan seseorang depan kita, maknanya kita seorang je tahu. Masa tu Allah nak uji kita. Apa reaksi kita bila tengok orang buat salah depan kita? Pertama, sebarkan. Viralkan kesalahan dia. Biar semua orang tahu dia ni jahat rupanya. Kita fail. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kesalahan seseorang depan kita, Allah nak tengok apa reaksi kita. Kita tutup air dia ke? Kalau kita tutup air dia, kita berjaya. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa tutup aib seorang Islam yang lain, Allah tutup aib dunia dan akhirat. Tapi siapa buka aib orang yang lain, Allah buka aib di dunia dan akhirat. Dalam bab keburukan, bila Allah tunjuk keburukan orang lain, sebenarnya Allah nak uji kita juga. Last. Allah Ta'ala uji kita dengan orang sekeliling. Sebagaimana yang saya share kat skrin tadi, Allah uji kita dengan orang sekeliling. Baik. Ini hadis mengenai orang yang Allah Ta'ala cabut nyawa anak dia. Ini hadis mengenai orang yang Allah Ta'ala cabut nyawa anak dia, lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sorry kecil sikit lah. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal, mati, maka Allah Ta'ala bertanya pada malaikat, kamu cabut nyawa anak seorang hamba-Ku? Maka malaikat jawab, ya. Allah tanya lagi, kamu cabut nyawa buah hati dia? Malaikat jawab, ya. Maka Allah tanya, apa yang hamba-Ku ucap? Maka malaikat jawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak mati, puji Allah. Bukanlah puji Allah dalam keadaan gembira, alhamdulillah anak aku mati. Bukan. Maksudnya, jauh di sudut hati dia kata, Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada aku. Allah Ta'ala nak uji aku sebab Allah Ta'ala nak bagi pada sabar pada aku. Contoh.
Maka Allah suka dengan orang macam ni. Allah kata, buat satu rumah untuk di dalam syurga. Nama rumah itu adalah Baitul Hamdi. Itu rumah orang yang sentiasa puji Allah. Beratlah, saya cakap memang senang kan. Orang tu anak mati, orang tu berpisah, nak suruh dipuji Allah, bukan senang. Tapi itulah hakikat yang manusia kena lalui untuk dapat tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, last. Sorry 5 minit lagi. 5 minit lagi, sorry. Manusia diuji yang keempat, manusia diuji dengan orang sekeliling. Dalam surah Al-Furqan ayat 20, dalam surah Al-Furqan ayat 20 Allah kata, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebahagian, minta semua mute boleh? Tolong mutekan boleh? Kami jadikan sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain sebagai ujian. Okey? Yang keempat ni dipanggil ujian daripada orang sekeliling. Ayat 20 surah Furqan Allah kata, kami jadikan kamu, sebahagian kamu ujian daripada sebahagian yang lain. Allah Ta'ala boleh buat orang keliling kita semua baik-baik je. Semua warak, soleh, taqwa, macam Nabi, macam para sahabat, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala sengaja buat orang sekeliling kita berperangai yang berbagai-bagai. Perangai macam-macam. Perangai bagai-bagai, perangai macam-macam. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji kita. Maka Allah kata apa dia? Atas birun. Allah nak tengok bersabar ke tidak bersabar. Ada orang yang memang dia tak nak campur masyarakat. Ada orang memang tak nak campur masyarakat. Sebab apa? Dia kata serabut. Serabut kat tempat kerja, serabut dengan tu, serabut dengan ni. Contohlah kan. Maka dia pilih tak nak campur masyarakat. Bersalah ke tak bersalah? Tak bersalah. Tapi dia kurang pahala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala azahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azahum. Orang mukmin yang bercampur dengan orang ramai dan bersabar dengan kerenah mereka lebih afdal, lebih baik berbanding dengan orang mukmin yang tidak bercampur dengan orang ramai dan tidak bersabar dengan kerenah mereka. Jadi Allah Ta'ala buat orang keliling kita memang sentiasa menguji kesabaran kita. Ada orang duduk kat bandar, dapat jiran-jiran tak baik, dia pindah. Pindah tempat baru, jiran tak baik lagi. Lalu kata apa? Kita beli tanah lah. Beli tanah kat kawasan pendalaman. Beli tanah kawasan pendalaman buat rumah. Contohlah kan, beli tanah kawasan pendalaman buat rumah. Jadi konon-konon bila beli tanah, duduk kawasan pendalaman buat rumah, tak diuji lah. Tengok-tengok bila duduk kawasan pendalaman, ujian daripada isteri pula. Isteri kuat menjawab. Anak-anak pandai menjawab. Dulu kat bandar, isteri tak pandai membebel sangat. Bila duduk kawasan pendalaman, jauh daripada pasar raya, isteri dah mula kuat membebel. Contohlah ni, contohlah. Maknanya, duduklah mana saja, pergilah mana saja, tetap ada ujian. Dulu anak-anak kecil-kecil tak pandai menjawab, cakap terus dengar. Sekarang bila pindah duduk tempat lain, anak-anak dah pandai menjawab. Ujian pula. Pernah ditanya kepada seorang ibu. Ada tak sakit yang lebih sakit daripada melahirkan anak? Ibu tu jawab, ya ada. Bila aku dibentak, dimarah oleh anak yang aku lahirkan. Itu lagi sakit daripada sakit melahirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita duduklah mana saja, akan ada orang sekeliling kita yang menguji kesabaran kita. Manusia paling baik. Nabi SAW manusia paling baik. Allah kata apa dalam surah Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami mengetahui, wahai Muhammad, dadamu menjadi sempit dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Dia Nabi orang paling baik, dada Nabi pun sempit dengan kata-kata orang kafir. Maksudnya Nabi orang paling baik, Nabi juga berkesan hati dan perasaannya dengan kata-kata orang kafir. Jadi orang kafir kata macam-macam kat Nabi. Kita tak ada kata, Nabi kan iman kuat. Jadi iman kuat kena relax je lah orang kata macam-macam. Tak. Kita kalau orang kata macam-macam, kalau kita kecewa, sakit hati, sedih, itu normal. Jangan kata, saya iman kuat. Jadi kalau orang kata apa-apa kat saya tak rasa apa-apa. Tak, Nabi orang iman paling kuat. Bila orang kafir cakap macam-macam kat Nabi, maka Nabi sangat bersedih. Maka ubat untuk pujuk hati, Allah kata apa ayat 99, 90, 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu sebagai orang yang bersujud.
Allah nak ajar Nabi dan Allah nak ajar kita sekuat mana pun ujian kita, jangan berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu cara untuk pujuk hati yang bersedih adalah menghubungkan diri dengan Allah Taala. Dalam bab solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan dalam bab solat. Okey? Kalau tak boleh solat duduk, kalau tak mampu solat berdiri, solat dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu duduk dalam keadaan baring. Kalau tak mampu baring, solatlah dengan isyarat. Dalam hadis mengenai solat. Maknanya apa? Seteruk mana pun keadaan kita, seteruk mana pun suasana situasi kita, tetap kena hubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Last. Dalam surah Ad-Duha dan surah Alam-Nashrah. Dalam surah Ad-Duha, Allah turunkan ayat kerana Nabi bersedih. Sepatutnya 10.30 je, saya tambah sikit lagi. Nabi SAW tak dapat wahyu lebih kurang 15 hari. Nabi tak dapat wahyu lebih kurang 15 hari. Lalu Ummu Jamil, isteri kepada Abu Sufyan, dia kata apa? Syaitan yang biasa turunkan wahyu pada Muhammad dah tinggalkan dia. Maksudnya Ummu Jamil kata, isteri Abu Sufyan, namanya Urwah binti Harab. Dia kata, wahyu yang biasa Nabi dapat tu, Nabi dah tak dapat sebab syaitan tu dah tak suka dia. Dia refer syaitan tu kepada wahyu Allah turunkan. Ini Nabi sedih. Sebab Allah tidak menurunkan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih, Nabi sedang bersedih. Maka Allah pujuk Nabi dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah Ad-Duha. Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak benci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir kamu lebih baik daripada awal kamu. Walaupun ayat ini turun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap ayat Quran untuk kita juga. Seteruk mana pun keadaan kita, sesedih mana pun kita, sekecewa mana pun kita, ingatlah Allah tak akan tinggalkan kita. Allah tak akan tinggalkan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maknanya apa dia? Akhirat lebih baik daripada dunia. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua, akhir-akhir hidup kamu lebih baik daripada awal-awal hidup kamu. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita susah sekarang. Kita ada macam-macam masalah sekarang. Yakinlah akhir hidup kita, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan pada diri kita. Okey. Sebenarnya kita akan bincang dua tajuk lagi sebenarnya. Tengok kat skrin, kita akan bincang tajuk reaksi manusia terhadap ujian. Dah 10.30 tak sempat. Mungkin kita akan buat yang kedua, mungkin bulan depan. Yang kedua kita akan bincang hikmah dalam ujian. Ini dua tajuk ada dalam buku Kitab Pedoman Hidup. Okey, buku ini ditulis oleh saya sendiri dan Prof Kamil Ibrahim. Jadi insya-Allah mungkin bulan depan saya akan bagi tahu semulalah tarikh ni, minggu pertama ke minggu kedua ke. Sebenarnya link yang tuan-tuan masuk ni setiap hari Jumaat 9 malam memang ada kelas. 9 malam link yang tuan-tuan masuk ni setiap Jumaat 9 malam ada kelas tafsir. Okey, tafsir sekarang juzuk 29 lah. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk masuk setiap minggu, boleh masuk Jumaat malam pukul 9, masuk link yang sama ni. Kita akan bincang tafsir surah-surah yang kita biasa tafsir. Buat masa ni hari Jumaat kita tafsir surah Al-Qiyamah. Kalau tak masuk pun tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah bulan depan saya akan beritahu balik tarikh dia. Kita akan bincang lagi tajuk manusia dan ujian ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesabaran, ketabahan untuk menghadapi ujian dalam hidup ini insyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh tanya soalan. Yang nak live pun boleh live. Bukan halau lah. Kita sejam setengah je. Okey, minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf kalau kata-kata saya menyakitkan hati tuan-tuan dan puan-puan. Anggaplah kata-kata tu sebagai ujian. Okey, ada apa-apa soalan? Sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih tuan yang saya malam ni. Masya Allah. Tak tahu nak bilang tapi ramailah malam ni. Okey. Ada apa-apa soalan tak, sahabat-sahabat? Terima kasih Dr. Nazneen, terima kasih Puan Arianti, terima kasih Tuan Haji Amir Sultan. Ustaz. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti dulu. InsyaAllah bulan depan kita sambung lagi manusia dan ujian. Mungkin kita buat episod kedua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kelas ni setiap hari Jumaat ke Ustaz? Ya, kelas